Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membincangkan tentang analisa perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ataupun lebih dikenali sebagai Perjanjian London. Tanah Melayu mula dimasuki oleh kuasa Eropah sebermula dengan kuasa Portugis pada tahun 1511, yakni di kota Melaka. Setelah itu, pihak Belanda dan British juga tertarik untuk menyebarkan pengaruh mereka di dunia Melayu. Pada tahun 1619, pihak Belanda telah menubuhkan Batavia, yakni di Pulau Jawa, dan seterusnya menguasai Melaka pada tahun 1641. Pada tahun 1685, pihak British tiba di Asia Tenggara dan telah membangunkan kota Marlborough di koloni mereka di Bengkulu ataupun dikenali sebagai Bencoolen, yakni terletak di Sumatera. Persaingan merebut wilayah di dunia Melayu ini antara pihak Belanda dan juga British menjadi semakin serius apabila Stamford Raffles, yakni bekas Gubernur Bencoolen, berkeputusan bahawa pihak British memerlukan penempatan strategik lain yang berpusat di Semenanjung Melayu bagi mengimbangi hegemoni Belanda di rantau ini. Walaupun Semenanjung Melayu dan Pulau Sumatera berhadapan dengan kemasukan pengaruh kuasa Eropah, secara perlahan-lahan, kerajaan-kerajaan Melayu tempatan rata-ratanya masih bebas melakukan pemerintahan seperti biasa, sehingga temeterainya Perjanjian British-Belanda 1824. Perjanjian ini dimeterai oleh kuasa-kuasa penjajah tanpa mengambil kira kesannya terhadap senario sosiopolitik dunia Melayu pada ketika itu. Pemerintah Belanda yang pada waktu itu merupakan penguasa Melaka tidak berpuas hati dengan Raffles yang telah mengambil Singapura. Pihak British juga berpendapat bahawa tidak sesuai untuk mereka terus berkuasa di Bencoolen kerana lokasinya yang jauh dari penempatan British yang lain, iaitu seperti di Pulau Pinang dan juga Singapura. Sebagai langkah kompromi, pihak British dan Belanda bersetuju untuk menukarkan wilayah sesama mereka dan sebagai akibatnya Bencoolen telah digantikan dengan Melaka pada tahun 1824. Perjanjian ini secara jelas meletakkan Semenanjung Melayu dan Singapura di bawah pengaruh British, manakala Pulau Sumatera dan pulau-pulau di selatan Selat Singapura di bawah dominasi Belanda. Perjanjian ini juga mengesahkan kependudukan Belanda di Jawa dan Pulau Bangka Belitung. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudara Amir Hakim untuk meneruskan pembentangan kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih saudara Aikal kerana telah memberi peluang untuk saya membincangkan tentang topik perjanjian Inggeris Belanda 1824. Jadi saya akan menerangkan tentang syarat-syarat perjanjian ini. Yang pertama sekali, dalam syarat ini, wilayah Singapura telah pun dipersetujui untuk diberikan kepada British. Dalam kata lain, Belanda tidak boleh masuk campur dalam hal yang ada dalam Singapura. Manakala Belanda telah pun mendapat wilayah lain, iaitu Sumatera. Sumatera ini merupakan tanah jajahan mereka, tanah penguasaan mereka semasa perang Napoleon, iaitu semasa Belanda berperang Napoleon, dalam perang Napoleon lah. Jadi apabila Sumatera ni menjadi hak milik Belanda, maka Belanda tidak membenarkan pihak British untuk pergi membuka penempatan di sana. Kecuali Belanda hanya membenarkan pedagang-pedagang British datang berdagang ke Sumatera, kecuali di Pulau Maluku. Pulau Maluku saja yang Belanda tidak benarkan pedagang British pergi ke sana. Di samping itu, loji-loji yang berada di India perlu diserahkan kepada British dalam perjanjian ini kerana India telah dimiliki oleh British itu sendiri. Dan dalam perjanjian ini juga Belanda perlu membayar sebanyak 100,000 sterling bagi melangsaikan hutang kepada British, kerana waktu ini selama perang Napoleon berlaku, Belanda ni telah membuat pinjaman terhadap British dan kerana itulah mereka kena membayar sebanyak 100,000 sterling. Yang ketiga saya boleh kongsikan ialah tentang perjanjian monopoli yang Belanda telah buat dengan negeri-negeri Melayu. Ketika sebelum perjanjian ini, Belanda telah pun membuat perjanjian dengan negeri-negeri Melayu untuk memonopoli biji timah yang berada di sana. Jadi British tidak setuju dengan benda ni. Jadi bila perjanjian ini ditanda, secara automatik
perjanjian monopoli biji timah ni terbatal antara Belanda dan negeri-negeri Melayu. Antara negeri-negeri Melayu yang Belanda telah membuat perjanjian seperti Selangor dan Perak. Jadi perjanjian ini terbatal kerana tidak adil lah kalau hanya Belanda saja yang boleh memonopoli biji timah. Mestilah British tak puas hati. Jadi ini bagi kebaikan dua-dua pihak lah mendapat keuntungan dari biji timah tersebut. Akhir sekali, perjanjian ini juga telah pun bercerita tentang penyerahan wilayah antara dua-dua pihak. Jika sesebuah pihak ingin melepaskan wilayah tersebut, pihak itu tidak boleh menyerahkan wilayah tersebut kepada kuasa asing yang lain. Jadi perlu diserahkan kepada Belanda. Kalau British nak lepaskan wilayah tu, dia perlu lepaskan kepada Belanda, tak boleh bagi ke kuasa asing lain. Dan perkara lain lagi, bila dua-dua pihak dah setuju untuk beri wilayah tu bukannya dapat hari tu juga. Dia perlu tunggu setahun selepas perjanjian. Maknanya kalau aku nak aku nak bagi kau wilayah ni, okey, tapi tak dapat hari tu lah, dia dapat tahun depan lah. Tahun depan ada tarikh yang ditetapkan lah. Jadi itu yang menarik tentang perjanjian Inggeris Belanda ini. Yang itu sajalah syarat-syarat yang saya boleh kongsikan. Saya bagi perbincangan ini terus kepada Aiman seterusnya. Okay Man, teruskan. Terima kasih kepada Hamid Hakim kerana memberi saya peluang untuk meneruskan pembentangan ini. Saya akan membentangkan fakta-fakta wujud perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824. Fakta pertama ialah persaingan perdagangan di timur. Belanda dan British merupakan kuasa besar di Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan kedua-dua negara berebut-rebut untuk menguasai perdagangan antarabangsa. Setiap aktiviti perdagangan yang dijalankan bagi kedua-dua negara ini ialah berbeza dan sentiasa berlaku perselisihan faham kerana Belanda menjalankan aktiviti perdagangan yang berbeza dengan Inggeris dengan memonopoli semua perdagangan di Asia Tenggara, dan Inggeris pula menjalankan perdagangan yang berpendapat bahawa semua orang mempunyai hak dan kebebasan untuk perdagangan di rantau ini. Selain itu, hubungan kedua-dua kuasa besar ini semakin buruk apabila sebahagian orang Belanda yang anti-British menyerang orang Inggeris di Jakarta dengan tujuan ingin menghalau mereka keluar daripada Pulau Jawa pada tahun 1619. Faktor kedua ialah dasar persahabatan Inggeris dan Belanda di Eropah. British mengakui bahawa kawasan Belanda ni amat strategik, terutamanya dari segi keselamatan, kerana jarak British dan Belanda ini terlalu dekat menyebabkan negara Belanda merupakan negara yang sesuai digunakan oleh pihak musuh untuk menyerang British. Ini menyebabkan perjanjian dilakukan bagi keselamatan pihak British sendiri. Faktor ketiga ialah dasar rifle di Singapura dan pertelingkahan mengenai Singapura. Keputusan British menyerahkan kembali Pulau Jawa kepada Belanda telah ditentang keras oleh pihak SHTI, terutamanya Stafford Rifles. Hal ini menyebabkan mereka melakukan perkara yang drastik demi memastikan kuasa mereka kukuh dengan mewujudkan pelabuhan di Singapura. Walau bagaimanapun, Belanda menganggap tindakan Stafford Rifles tidak adil dalam pengambilan Singapura dan menuntut supaya pihak British mengundurkan diri dari Singapura. Keadaan ini mencetuskan satu pembalahan atau yang dikenali sebagai Perang Kertas di antara pihak Belanda dan British antara tahun 1819 sehingga 1824. Baik, saya akan serahkan kepada Safwan untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih kepada Aiman kerana telah memberi peluang kepada saya untuk meneruskan pembentangan ini. Baiklah, saya akan membentangkan kesan-kesan perjanjian Inggeris Belanda 1824. Okey, antara kesan-kesan perjanjian Inggeris Belanda 1824 ialah Kepulauan Melayu dibahagikan kepada dua lingkungan pengaruh kuasa barat.
iaitu Belanda menguasai kawasan-kawasan gugusan Melayu yang meliputi kepulauan bahagian selatan Selat Singapura, iaitu Riau Lingga, Sumatera dan juga bahagian-bahagian wilayah yang berada di bahagian selatan Selat Singapura. Manakala British telah menguasai kawasan yang meliputi Singapura dan juga Tanah Melayu. Perjanjian ini merupakan titik peralihan kepada perkembangan politik di Kepulauan Melayu, di mana pada waktu itu Alam Melayu telah menjadi satu kuasa rebutan kepada pihak British dan juga pihak Belanda untuk meluaskan kuasa penjajahan mereka. Dan pihak British melalui perjanjian ini, pihak British dan Belanda dapat meluaskan pengaruh mereka, meluaskan pengaruh politik dan juga pengaruh perdagangan di kawasan masing-masing tanpa hadapi sebarang halangan. Kerana pihak British telah menguasai semenanjung Tanah Melayu yang merangkumi Melaka, Singapura, Pulau Pinang dan juga dan juga seluruh negeri-negeri Melayu yang berada di kawasan Tanah Melayu. Manakala Belanda telah menguasai bahagian selatan Selat Singapura, iaitu Riau Lingga, Sumatera, Kalimantan Barat dan juga boleh kita kenalikan sebagai Indonesia, iaitu di mana wilayah-wilayah yang berada di bawah naungan Indonesia merupakan bekas naungan ataupun bekas jajahan kepada pihak Belanda. Baiklah, kesan-kesan perjanjian Inggeris Belanda 1824 yang seterusnya ialah berlakunya perpecahan Empayar Johor Riau. Dengan adanya perjanjian ini telah wujudnya dua pengaruh kuasa barat di wilayah Empayar Kesultanan Empayar Johor Riau, iaitu pihak British berpengaruh di bahagian Singapura, Tanah Besar Johor dan juga Pahang. Manakala pihak Belanda berpengaruh di bahagian Kepulauan Riau Lingga ataupun kita kenali sebagai Indonesia pada masa ini. Dengan adanya perjanjian ini, maka berakhirlah perebutan tahta Empayar Johor, iaitu yang berlaku di antara Sultan Husin dan juga Sultan Abdul Rahman. Dan hal ini terbukti apabila Sultan Husin telah diiktirafkan sebagai Sultan yang sah di Tanah Besar Johor, manakala Sultan Abdul Rahman pula diiktirafkan sebagai Sultan di Kepulauan Riau Lingga. Namun pada tahun 1853, Bendahara Ali telah berjaya membebaskan diri daripada kekuasaan Empayar Johor yang pada ketika itu berada di bawah pemerintahan Sultan Husin, dan sekaligus Bendahara Ali telah berjaya mengisytiharkan kemerdekaan kepada negeri Pahang, di mana negeri Pahang berjaya membebaskan diri daripada cekaman Empayar Johor dan berjaya merdekakan diri mereka dan berjaya mengisytiharkan kemerdekaan. Untungnya Empayar Johor pada ketika itu yang dipimpin oleh Sultan Husin telah terbukti bahawa baginda tidak mempunyai kuasa yang kukuh dan kuat dalam memimpin negeri yang berada di bawah naungan pemerintahannya, di mana pada tahun 1853 Bendahara Ali berjaya merdekakan negeri Pahang daripada cekaman Empayar Johor. Kesan-kesan perjanjian Inggeris Belanda 1824 yang seterusnya ialah telah berlakunya penumbuhan negeri-negeri selat di Tanah Melayu, iaitu NNS. Negeri-negeri selat ini terdiri daripada Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. Ketiga-tiga negeri ini disatukan di bawah satu pentadbiran oleh kerajaan mahkota British, di mana mereka berada di bawah empire, berada di bawah wilayah naungan kerajaan British pada waktu ketika itu. Pentadbiran negeri-negeri selat ini diketuai oleh seorang gubernur, dan gubernur pertama dalam pentadbiran negeri-negeri selat ialah Robert Fullerton. Gubernur ini menerima arahan daripada Gubernur Jeneral British dari India, dan setiap negeri-negeri selat, iaitu yang merangkumi Singapura, Melaka dan Pulau Pinang akan melantik seorang residen keselur bagi membantu
governor untuk menguruskan pentadbiran negeri ini. Okay. Wujudnya negeri-negeri selat ini dapat menyeragamkan pentadbiran antara ketiga-tiga negeri ini. Dan ibu negeri-negeri selat yang pertama adalah di Pulau Pinang. Manakala tetapi telah berpindah ke Singapura pada tahun 1832 kerana disebabkan oleh faktor geografi dan juga faktor pelabuhan yang strategik, di mana Singapura berjaya menarik menjadi tumpuan kepada golongan pedagang daripada bahagian timur dan juga bahagian barat. Dan ini dapat memudahkan pihak British untuk menguruskan dan juga untuk menjelaskan pentadbiran mereka kerana mempunyai pelbagai kemudahan, di mana Singapura mempunyai pelbagai kemudahan pelabuhan yang baik berbanding dengan di Pulau Pinang, kerana Pulau Pinang mempunyai pelbagai kelemahan faktor geografi, di mana mempunyai pelabuhan yang cetek dan juga tidak sesuai untuk perkapalan daripada Eropah. Kisah seterusnya ialah berlakunya perkembangan ekonomi yang pesat di negeri-negeri selat. Ini kerana Singapura telah menjadi sebuah negeri yang sibuk, terutama dalam aktiviti perdagangan di pelabuhan. Pusat pelabuhan Singapura pada ketika itu telah dikenali sebagai pelabuhan Interport, di mana pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang tersibuk dan maju pada ketika itu, terutama dari segi ekonomi dan juga dari segi pengangkutan. Ini bermakna pelabuhan Singapura pada waktu merupakan pelabuhan yang termaju dan juga mempunyai pelbagai kemudahan yang baik berbanding dengan pelabuhan yang berada di Tanah Melayu seperti di Melaka dan juga di Pulau Pinang. Antara barang dagangan yang telah didagangkan di pelabuhan Singapura ialah biji timah. Biji timah merupakan barangan ekspor terpenting kerana biji timah ini digunakan dalam revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah pada abad ke-19. Ini penting kerana biji timah ini digunakan sebagai bahan mentah untuk proses pengertinan makanan. Okey. Biji timah ini pihak British telah memperoleh daripada di seluruh negeri-negeri Tanah Melayu seperti negeri Perak dan juga Selangor. Okey. Antara jumlah yang telah diekspor ialah biji timah telah diekspor dalam jumlah yang banyak, seperti ke negara China yang berjumlah sebanyak 117,386 pound. Manakala Great Britain iaitu British pula berjumlah sebanyak 101,204. Di mana jumlah ini merupakan jumlah yang besar. Jumlah dagangan yang besar. Okey. Jumlah dagangan tersebut terus meningkat daripada tahun 1821 iaitu sejumlah 5 juta pound, manakala pada tahun 1824 nilai dagangan ini telah meningkat iaitu sebanyak 11 juta pound dan 18 juta pound pada tahun seterusnya iaitu pada tahun 1825. Ini menunjukkan berlakunya perubahan nilai dagangan yang agak besar kerana pelabuhan Singapura ini mempunyai pelabuhan yang agak strategik dalam hubungan perdagangan antara timur dan barat. Kisah seterusnya ialah telah wujudnya dua ekonomi di negeri-negeri selat dan juga di seluruh Tanah Melayu. Ini kerana sebelum kemasukan pengaruh British di Tanah Melayu, masyarakat Melayu pada ketika dahulu menjalankan kegiatan ekonomi sahaja, iaitu melakukan kegiatan pertanian dan juga kegiatan peternakan secara kecil-kecilan, di mana mereka lakukannya dalam oleh ahli keluarga sendiri dan juga hanya menggunakan modal yang kecil. Namun selepas perjanjian Inggeris Belanda 1824 iaitu pada tahun 1840, perusahaan biji timah di Tanah Melayu telah semakin berkembang pesat, dan ini telah menyebabkan berlakunya kemasukan pedagang daripada negara China dan juga Eropah, dan pedagang China telah memperkenalkan cara-cara pelembungan untuk meningkatkan hasil
hasil pelubungan mereka seperti pelubungan secara dedah. Selain biji timah, para pemodal daripada Eropah dan juga China juga tu mengusahakan modal dalam tanaman dan dalam pertanian seperti tanaman gambir dan juga lada hitam. Namun pada 1814, sistem kancu telah diwujudkan untuk menyelaraskan sistem tanaman ini dan juga untuk mengelakkan berlakunya pergaduhan antara pengusaha-usaha, di mana sebelum sistem kancu diwujudkan telah berlakunya pergaduhan besar antara kumpulan kongsi gerak Cina, di mana ia berlaku di negeri Perak. Selain itu, penanaman tebu juga telah diwujudkan, iaitu sebanyak 11 buah ladang tebu telah dibuka dan majoritinya ladang tebu ini telah dimiliki oleh pemodal daripada pemodal Cina. Dan juga, sementara itu kilang gula juga telah dibuka dan kilang tersebut telah diusahakan oleh pedagang daripada Eropah. Baiklah, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Azwani untuk meneruskan pertanyaan ini. Terima kasih kepada saudara Safwan kerana telah memberikan saya peluang dalam meneruskan pembentangan ini, yang mana pembentangan seterusnya merupakan kepentingan perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824. Kepentingan yang pertama adalah pengenalan kepada dasar kolonialis British. Dasar yang diperkenalkan oleh kolonialis British ini telah mengubah corak pentadbiran di tanah Melayu. Dasar kolonialis British ini dapat dilihat melalui pentadbiran di negeri-negeri Selat, yang mana sejarah pentadbiran pendudukan negeri-negeri Selat ini bermula pada tahun 1824, hasil daripada perjanjian Inggeris Belanda 1824 ataupun dikenali sebagai Treaty 1824. Perjanjian ini membolehkan berlakunya pengaruh kuasa British dan Belanda yang mana telah ditentukan melalui geopolitik. Perubahan dasar British pada awalnya tidak mencampur tangan daripada pentadbiran kepada campur tangan melalui dua faktor, iaitu faktor strategik dan juga faktor perdagangan. Sebab pertama berlaku disebabkan keperluan British untuk mengawal laluan perdagangan British ke China, dan sebab yang keduanya adalah merujuk kepada kepentingan golongan Cina Selat berdagang di negeri-negeri Melayu. Kedua sebab ini dipercepatkan atas faktor kerisauan yang mana akan ada campur tangan oleh kuasa besar Eropah yang lain seperti Perancis dan juga Jerman. Kepentingan yang kedua dapat dilihat melalui kepentingan ekonomi di negeri-negeri Selat, yang mana pada ketika itu British dalam mengimplementasikan dasar ekonomi di negeri-negeri Selat, yang mana peranan negeri-negeri Selat amat penting dalam proses perluasan kegiatan ekonomi British di semenanjung tanah Melayu. Dasar ekonomi bebas yang disokong kuat oleh dasar pelabuhan bebas British telah terbukti memainkan peranannya dan memberikan kesan yang ketara di dalam mengambil alih peranan ekonomi masyarakat tempatan. Hasil daripada dasar ini membuktikan bahawa British secara tidak langsung telah menghakis dan mengurangkan pengaruh masyarakat tempatan di dalam perdagangan, yang mana perkara ini membuatkan British mempunyai kuasa yang dominan di dalam pentadbiran dan juga perdagangan, membolehkan British memperkukuhkan lagi kedudukan ekonomi mereka di negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Selat juga telah menjadi pusat perkembangan ekonomi kapitalis, yang mana hasil daripada pengaruh kolonialis British ini, negeri-negeri Selat telah berkembang kerana mempunyai modal, pengusaha, buruh dan juga tanah yang menjadi faktor kepada pembangunan ekonomi moden. Negeri-negeri Selat ini juga merupakan koloni British, oleh itu pemodal dan juga pengusaha dikuasai majoritinya oleh orang Eropah dan juga orang China. Namun begitu, sebilangan orang Cina asalnya buruh juga telah mengalami mobiliti sosial dan ekonomi disebabkan penglibatan mereka dalam kegiatan ekonomi kapitalis itu. Selain itu,
Hasil perkembangan ekonomi ini telah menjadi faktor kemasukan buruh-buruh dari China. Saudagar Cina Selat sebenarnya banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mana dengan adanya penglibatan ekonomi kapitalis di beberapa negeri utamanya, maka timbullah desakan untuk meluaskan kuasa politik di tanah Melayu selepas itu. Seterusnya, dasar kependudukan kolonialis British. Dasar kependudukan di negeri-negeri Selat ini merupakan suatu yang penting kerana melalui negeri Selat inilah wujudnya masyarakat plural yang membentuk satu komuniti, yang mana komuniti tersebut terdiri daripada berbilang bangsa dan juga agama yang kekal menjadi identiti sejak tanah Melayu sehingga tertubuhnya Malaysia pada hari ini. Menjelang pembentukan negeri-negeri Selat, konsep Melayu tidak lagi menjadi aspek penting kepada kolonial British. Usaha yang dibuat oleh kolonial British di negeri-negeri Selat dapat dilihat sebagai suatu proses mempolarisasikan penduduk di negeri-negeri Selat, di negeri-negeri Melayu. British secara tidak langsung ingin menghapuskan pandangan maupun konsep yang mana negeri Melayu ataupun penduduk Melayu di alam Melayu. Oleh itu, negeri-negeri Selat yang dikuasai oleh kolonial British ini mewakili asas kepada masyarakat sebagai masyarakat yang membilang kaum di kawasan British Malaya. Pada dasarnya, konsep Melayu tidaklah mempunyai sempadannya memadai hanya memahami akan budaya Melayu dan yang paling penting boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Perkara ini sebagai contoh dapat dilihat melalui yang mana William Marsden yang pernah bertugas di Sumatera telah membaca surat-surat yang ditulis oleh orang Melayu yang seringkali menyebut orang di bawah angin yang mana merujuk pada orang Melayu. Namun begitu, rujukan mereka yang sebenarnya adalah ditujukan kepada etnik Jawa, Aceh, Bugis dan sebagainya. Maka dapat dilihat bahawa konsep Melayu ini begitu luas dan tidak mempunyai sempadannya. Peranan negeri-negeri Selat telah membawa kepada pembentukan etnik yang berasaskan Kepulauan Melayu. Akhir sekali, merupakan dasar kependudukan terbuka. Dasar kependudukan terbuka inilah yang membawa kepada masyarakat plural di negeri-negeri Selat. Perkara ini berlaku kerana ketiadaan halangan immigration kepada kemasukan imigran di bawah kolonial British yang memudahkan berlakunya kemasukan orang luar. Aspek inilah yang menjadikan konsep kawasan Melayu menjadi kawasan yang plural, hasil daripada kemasukan orang luar di negeri-negeri Selat. Jelas, undang-undang kemasukan orang luar di negeri-negeri Selat bebas sehingga tahun 1931 apabila sekatan kemasukan telah dilaksanakan. Berlakunya ketidakseimbangan daripada segi kemasukan orang luar di negeri-negeri Selat yang mana menunjukkan tidak adanya kawalan yang berlaku sehinggakan kepentingan orang Melayu itu tidak terjaga dan perkara itu menyebabkan kawasan itu tidak menggambarkan kawasan yang mana menjadi sebuah wilayah Melayu. Namun begitu, sekatan tersebut bukanlah demi menjaga kepentingan orang Melayu. Namun perkara tersebut menandakan bahawa berlakunya kemerosotan ekonomi khususnya harga biji timah dan juga getah yang berlaku pada ketika itu yang menyebabkan harga biji timah dan juga getah merudum di pasaran dunia. Saya serahkan semula kepada Haikal untuk memberikan rumusan kepada pembentangan ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Azwandi bin Osman kerana memberikan peluang kepada saya untuk membuat rumusan tentang pembentangan kita pada hari ini. Baiklah, Perjanjian Inggeris Belanda 1824 membawa keuntungan bagi kedua-dua belah pihak, iaitu pihak Belanda dan juga pihak British. Hal ini kerana pembahagian kawasan dan wilayah perdagangan yang lebih jelas membezakan antara penguasaan bagi kedua-dua kuasa Eropah ini. Perdagangan kedua-dua pihak ini semakin maju dan dapat menggalakkan perebutan kawasan yang berlaku seperti sebelumnya. Perjanjian Inggeris Belanda ini juga telah mengukir wilayah Melayu mengikut kepentingan kuasa-kuasa penjajah walaupun British dan Belanda pada ketika itu. Semenanjung Melayu, Pulau Sumatera, Pulau Riau,
belum lagi secara sepenuhnya menjadi sebahagian daripada empire dua kuasa penjajah ini semasa perjanjian British Belanda 1824 ini ditandatangani, melainkan Pulau Pinang, Melaka, Singapura dan Bencoolen yang pada ketika itu menjadi milik British dan Belanda. Walaupun perjanjian British Belanda 1824 ini boleh dikatakan tidak sah, perjanjian ini secara jelas telah mempengaruhi dunia Melayu sekaligus memisahkan Nusantara kepada dua bahagian sehingga kini, yakni Malaysia sebagai negara pewaris British Malaya ataupun Borneo British serta Indonesia sebagai negara pewaris Hindia Timur Belanda. Baiklah, sampai di sini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Segala kekurangan amat kami kesali. Sekian daripada saya. Terima kasih.